رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jilid yang keempat, muka surat yang ke-9. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Faslun fi bayani taubati. I'lam anna at-taubata idza ijtama'at syara'ituha fahiya maqbulatun la mahalatun. Ini satu pasal pada menyatakan taubat. Ketahui olehmu bahawasanya taubat itu apabila berhimpun segala syarat-syaratnya. Apabila cukup syarat-syaratnya yang tersebut dahulu, yang kita belajar dah syarat-syarat dia kan. Kalau kena molek, kena syarat-syarat dia, maka iaitu taubat tadi makbul lah, diterima oleh Allah lah, sebab kena syarat-syarat dia dah. Nah, tiada syok lagi, tanpa ragu lagi, tanpa syok, Allah ampunkan dosa kita. Tapi kena syarat dia. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi yaqbilu at-taubata min 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati. Dan Allah Subhanahu wa taala itu iaitu yang menerima akan taubat daripada hamba-Nya. Allah terima apa jenis dosa, Allah terima belaka. Dan memaafkan ia Allah daripada segala kejahatan. Ya'fu. Kita biasa baca doa kan ni dalam Ramadan. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa tu. Ia berbeza dengan istighfar. Maghfirah. Maghfirah ni ampun juga. Afwun pun makna ampun juga. Cuma bezanya afwun ni Allah hapuskan dosa kita ni sekali dengan buku-buku hak tulis dahulu di catatan amal tu. Kalau maghfirah ampun juga tapi tak hapus lagi. Dia apa ni? Di buku catatan tu. Boleh? Aduh. Sebab itulah Nabi sentiasa banyak sebut ni. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Kena minta banyak-banyak dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan ia Allah daripada segala kejahatan. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ghafiruz zambi wa qabilut taubi. Allah Taala itu iaitu yang mengampuni akan segala dosa dan menerima akan taubat. Dan lagi banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan yang demikian itu. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan perihal Allah menerima taubat tanpa syok lagi, tapi dengan cukup syarat-syarat dan rukunnya lah. Cukup syarat dan rukunnya, tanpa syok lagi Allah terima dosa kita, walaupun banyak macam mana sekalipun. Kemudian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillahi afrahu bi taubatil abdi al-haditha. Bermula Allah Ta'ala itu suka ia, kasih ia dengan taubat hamba-Nya. Sebab tu Allah ni suka. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah ni suka sangatlah orang yang sentiasa bertaubat. Nah, sentiasa bertaubat ni Tuhan suka sangat. Kasih ia, suka ia dengan hamba-Nya, taubat hamba itu hingga akhir hadis. Baca hingga akhir hadis lah. Yang telah tersebut pasal yang dahulu, yang telah dibahaskan sebelum ni. Maka adalah suka Allah Ta'ala itu dengan taubat hamba-Nya itu menunjukkan ia menerima akan dia. Bila Tuhan suka, ini jelas menunjukkan Allah terimalah taubat kita. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau amintum al-khataya hatta tablugha as-samaa'a, thumma nadimtum, lataballahu alaikum." Jikalau kamu berbuat kesalahan hingga sampai ke langit, maknanya banyaknya. Habis gamuk dah, habis banyak dosa, mak nenek, datuk nenek, habis buat belaka, bahas belaka ke dia, buat dosa. Kemudian maka menyesal, ia menyesal. Menyesal itulah kita belajar doa sebelum ni, iaitu rukun taubat. Ia menyesal tu taubat tu. Sebab menyesal itu salah satu daripada rukun taubat. Daripada menyesal lah lazim daripadanya stop daripada melakukan dosa. Daripada menyesal lah lazimnya kita berazam tak akan buat selama-lamanya lagi. Nah,
maka menyesal, taubatlah. Nescaya menerima Allah Ta'ala atas taubat kamu. Allah akan terima taubat kamu. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yuznib az-zamba fayadkhulu bihi al-jannata faqila kaifa dhalika ya Rasulullah qala yakunu nasaba 'ainaihi ta'iban minhu faran hatta yadkhul al-jannah. Bahawasanya seorang hamba Allah berbuat dosa, maka masuk ia dengan dia ke dalam syurga. Guana pula masuk buat dosa, buat maksiat masuk dalam syurga. Maka sahabat tertanya-tanya, maka sembah seorang sahabat Nabi, betapa yang demikian itu ya Rasulullah? Buat dosa masuk syurga, kok mana pula? Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ia seorang tadi tu mendirikan kedua matanya. Apa makna mendirikan dua matanya? Yakni taubat akan sebagai taubat nasuha. Dia taubat sungguh. Nah, hak kena mengikut syarat-syarat dia tu lah. Nah, ia bertaubat sungguh tu sebagai taubat nasuha daripada dosanya, bertaubat sungguh. Padahal ia lari. Yakni lari kepada Allah lah. Mana pergi kepada Tuhan. Hingga masuk ia ke dalam syurga. Lari ni lari kepada Allah maknanya padahal ia lari. Lari ni lari kepada Tuhan. Walaupun dia ni dosa banyak macam mana pun, jauh daripada Tuhan macam mana sekalipun, kalau taubat maka Allah masukkan dia ke dalam syurga. Tu sebab itulah hadis yang kita baca tadi, Al-Quran yang kita baca tadi, jangan kita putus asa dengan dosa hak kita buat. Walaupun dosa yang sama, jangan putus asa. Rahmat Tuhan sangat luas. Jangan putus asa. Nak kabarnya kita banyak macam mana sekalipun dosa kita, jangan putus asa, kena taubat. Lepas tu pula dosa yang kita buat tu benda sama. Bagai buat dah taubat. Buat pula dosa hak macam bagai. Taubat pula. Buat pula. Jangan putus asa. Haram kita putus asa dengan rahmat Tuhan tu, haram berdosa tu. Putus asa dengan rahmat Tuhan. Kita rebah bangun. Allah suka tengok kesungguhan kita tu. Kan Tuhan suka kan, yuhibbut tawwabin kan, dengan sirah mubalaghah tu, tawwab, yang sentiasa bertaubat. Jatuh, rebah, bangun, rebah, bangun. Oh, Tuhan suka. Bila Tuhan tengok kesungguhan hamba dia ni, tak putus asa dengan rahmat dia, Allah akan bantu kita. Dapat melawangkan maksiat-maksiat hak dia ni, payah nak tinggal. Sebab apa? Kesan daripada dia ni tak putus asa, sentiasa taubat. Rebah jatuh, bangun balik. Rebah jatuh, bangun balik. Rebah jatuh, bangun balik. Tu. Jadi jangan malu dengan Tuhan. Dia kalau malu ni, kalau jenis orang tak macam orang. Kan orang kan, kalau kita minta sama, kalau kita minta sama dengan orang tu marah juga tak. Manusia bagai minta dah, hari ni minta pula. Kalau jenis lagu tu, kita mana sabarlah kita malu. Dia minta berah dengan sebelah Allah malunya. Apa malu? Sebab manusia, kalau kita ni jenis orang suka minta, dia bengang kau. Tapi Allah ni lain. Kau minta kau suka. Jadi bila kau minta kau suka, apa kita pergi malu nak taubat dengan Tuhan. Walaupun kita buat dosa benda yang sama sekalipun, tak payah malu lah. Situ. Jadi jangan putus asa dengan rahmat Tuhan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratu dzambi an-nadamah, bermula kifarat yang menghapuskan akan segala dosa itu, iaitu menyesal. Menyesal tu dipanggil rukun taubat. Kan kita belajar dah kan, daripada taubat, daripada menyesal, lazim daripada menyesal apa dia? Kita stoplah daripada melakukan dosa. Kita stoplah daripada meninggalkan perintahan dia. Kalau kita masih lagi buat dosa, tak panggil menyesal. Dan lazim daripada menyesal pula, kita berazam tak akan buat dah. Situ. Jadi tiga-tiga tadi adalah rukun taubat.
Bila mari kita menyesal, maka Allah akan ampunkan segala dosa kita. Situ. Nah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hasanata yuzhibnas sayyi'at kama yuzhibul ma'al wasqa. Bermula segak bahawasanya segala kebajikan itu, tak kira lah apa benda hak amal kebajikan kita buat, sedekah ke, puasa ke, sembahyang ke, tolong orang ke, tak kira apa jenis kebaikan, segala kebajikan itu menghilangkan segala kejahatan, seperti menghilangkan air akan segala yang cemar. Jadi kita kena faham kejahatan mana yang dihilangkan. Banyak kan hadis-hadis Nabi cakap kan, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, kan banyak kan. Jadi kita kena faham molek, Allah ampunkan dosa kita bila kita buat kebajikan, kebaikan Allah ampun. Dan Nabi kata pula contohnya, Nabi kata apa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang mendirikan berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, buat kerana Allah, ikhlas kerana Allah, bukan kerana manusia, Tuhan kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan segala dosanya hak sebelum tu lagi, hak yang buat sebelum tu ampun. Bahkan dalam satu riwayat, wa ma ta'akhkhara minhu, dan dosa hak selagi akan datang pun Tuhan ampun. Jadi kita kena faham, baik Al-Quran sebut, hadis sebut, yang mengatakan kebaikan yang dapat menghapuskan dosa kita, kena ingat baik, ulama tanggung, iaitu dosa kecil sahaja. Dosa kecil. Ada pun dosa besar, dia kena taubat. Taubat dia ada rukun-rukun dia, hak tu. Jadi kalau kita taubat, ia boleh menghapus dosa besar. Dosa kecil, ia tak boleh. Cumanya Imam Nawawi jawab, kalau dosa besar macam mana kalau kita buat kebajikan? Imam Nawawi jawab, kalau dosa besar, kalau kita buat amal kebajikan, Tuhan ringankan 4 dosa besar tu. Ibarat gini lah, kalau kita buat maksiat ni, dosa besar ni, berat dia 100 kilo. Oleh kerana kita buat amal kebajikan banyak sangat, Allah kurangkan jadi 80 kilo. Gitu. Untuk keampunan tak ada. Kalau kita taubat, tak boleh lari dah. Sebab tu pentingnya kita kena belajar taubat ni, kena tahu rukun-rukun dia. Bagi orang yang berdosa besar, walaupun amal ibadat dia banyak, kalau dia mati tak lepas. Memang tak lepas. Cumanya ulama jawab, mudah-mudahan lah Allah ampun dosa dia di akhirat nanti. Tengoklah. Mungkin Tuhan bagi orang ni, mungkin ada orang yang syafaat ke dia lagi, syafaat daripada anak dia ke, mungkin syafaat daripada ulama-ulama hak dikasih, hak disayang, hak disanjung mungkin. Syafaat dengan kawan-kawan dia hak soleh-soleh mungkin. Harap tu lah, harapan-harapan tu panggil harap-harap. Ada pun hak sebelum kita hidup, kita taubat kena syarat-syaratnya, hak tu tanpa syok lagi. Tanpa syok lagi, kata Imam Ghazali, Tuhan ampun dosa kita tu. Cumanya kalau kita mati dah tak taubat lagi, dosa besar nak kira lagu mana? Situ harap-harap tu. Harap-harap lah Tuhan ampun dosa kita lagu mana? Tuhan atau orang hak syafaat kita. Kalau kita ada dosa kita dengan hak Adam, Tuhan buka pintu hati orang tu, maafkan kita di akhirat nanti. Tu lah. Tu harap-harap. Sebab itulah kita kena banyak buat amal kebajikan. Bila banyak amal kebajikan, harapan tu ada. Cerah sikit masa depan. Macam orang kena masuk penjara lah. Oleh kerana banyak sangat buat kebajikan di dalam penjara, dikurangkan kan. Hak asalnya 5 tahun jadi 3 tahun. Sebab tengok perangai baik juru sangat dalam penjara, kurang lah. Pendekkan. Begitu juga. Sebab itulah kebajikan tu kita kena kuat banyak. Nanti di akhirat nanti kita ada mizan kan, timbang kan. Kan wajib kita beriman dengan mizan kan. Timbang mizan tu. Dengan sebab kebajikan kita banyak, beratlah kebajikan kita, ringanlah kejahatan kita, harap-harap Allah ampunlah dosa kita. Situ. Sebab itulah kena banyak semua buat amal ibadat.
Tapi kalau nisbah dosa besar memang tak Tuhan ampun tu, jangan silap faham, ini tak ampun. Itu tak ampun. Dosa kecil ya. Tu pun ulama jawab lagi, dosa kecil Tuhan ampun tu syarat dia lagi apa dia? Apabila kita menjauhi dosa besar. Seperti mana Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman kan? In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum. In tajtanibu syarat dia jika kamu menjauhi dosa-dosa besar. Barulah nukaffir ankum sayi'atikum, kami sifaratkan, hapuskan dosa-dosa kamu. Nah, dan sabit dalam hadis Nabi kata apa? As-salawatul khamsah, al-jum'ah ila jum'ah, was-shaum ila ramadan ila ramadan, kulluhum mukaffiratun bainahunna. Sembahyang 5 waktu, Jumaat kepada Jumaat, Ramadan kepada Jumaat, Ramadan kepada Ramadan. Antara tu Tuhan ampunkan, hapuskan dosa kita. Tapi ada syarat Nabi sebut, iza jitanaba 'anil kaba'ir, kalau dia jauh daripada dosa besar. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita sedia maklum bulan keampunan, bulan maghfirah. Nak dapat keampunan daripada Tuhan, kena ingat, kena hindarkan dosa-dosa besar. Barulah Allah ampun dosa kita, ma taqaddama min zambi. Dan bulan Ramadan ni bulan dilipat kali ganda. Pastikan jangan buat maksiat-maksiat yang mana maksiat itu penghapus pahala amal ibadat kita, seperti riya, ujub, takabur dan sebagainya. Jadi kena ikut syarat dia lah. Cukup syarat dia, barulah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampunkan dosanya hak sebelum tu. Dan dalam riwayat lain Nabi kata wa ma ta'akhkhara, bukan hak sebelum tu, hak akan datang pun Tuhan ampun juga. Jadi muskil lah orang. Macam mana Tuhan ampun juga dosa kita hak selagi akan datang? Tak buat dosa lagi nak ampun ke mana? Ya ampun ni, dia berlaku dosa dulu, baru Tuhan ampun. Dah ni tak buat lagi dosa ni, ampun kok mana? Jadi ulama jawab, ini sebagai kinayah sahaja. Kinayah bahawasanya yang Nabi kata diampunkan dosanya juga tu hak selagi akan datang tu, iaitu Allah jaga orang tu daripada melakukan dosa besar dia akan datang. Dengan sebab dia buat hasanat, buat kebajikan, tapi lillahi ta'ala lah, bukan kerana orang. Kerana Allah semata-mata. Allah hapuskan dosa kecil kita hak kita buat dah, Tuhan hapus. Manakala dosa hak Nabi kata Allah ampunkan dosa hak selagi akan datang tu, ulama tanggung, iaitu Allah jaga kita daripada melakukan dosa-dosa besar daripada masa akan datang. Situ. Jangan kita sedap duduk, banyaknya kita buat ni, Tuhan pun dosa kita. Joget kita. Belum masuk bulan Ramadan kita buat maksiat habitat tau. Berzina, judi, curi. Sebab apa? Sebab masuk Ramadan tu ampun ramai lagu tu. Aku pun nak lagu tu. Bukan gitu. Mana boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Cukup syarat dia barulah ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah ampun tu. Situ. Baik. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, aqulu khalaqallahu ta'ata mukaffiratan lil ma'siyati wal hasanati wal hasanata mahiyatun lis sayyiati kama khalaqallahu al mazilan lil atashi. Gitu. Aku lagi akan berkata, iaitu Imam Ghazali lah, telah menjadikan Allah Taala akan taat. Tujuan apa Allah jadikan taat ni? Tujuan apa? Iaitu kafarat, menghapuskan ia bagi kejahatan. Maknanya kata Imam Ghazali, Allah jadikan taat ni, buat ni, kena buat ni, pahala ni, pahala ni, pahala ni, pahala. Tujuan apa Tuhan buat gitu? Tujuan dia untuk Allah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Tu tujuan dia. Seperti menjadi ia Allah akan air itu menghilangkan dahaga. Allah jadikan air ni untuk apa? Hikmah dia, hikmahnya untuk menghilangkan dahaga. Sama juga Tuhan buat taat. Buat ni sunat, buat ni wajib.
Ada hak ni sunat, hak ni wajib, hak ni sunat, hak ni wajib. Tujuan apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Begitu juga Tuhan bagi kita ujian macam sakit. Tujuan apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Ingat, dosa mana? Dosa kecil. Dosa besar tak dapat tidak kena dengan taubat. Situ. Dan kata Sa'id bin Musayyab, nazala qauluhu ta'ala, innahu kana lil awwabin ghafuradu. Fil rajuli alladhi yaznibu thumma yatubu thumma yaznibu thumma yatubu. Turun firman Allah Ta'ala. Mana yang Allah sebut dalam Al-Quran kan? Innahu kana lil awwabin ghafuradu. Tuhan turun tu kepada siapa? Kepada seorang laki-laki yang berdosa. Al-awwab ini salah satu ulama tafsir, iaitu orang yang melakukan dosa dan ingin bertaubat. Salah satu ulama tafsir. Iaitu firman Allah berkaitan dengan lil awwabin ghafura tu, kana lil awwabin ghafura, itu ia turun pada mana? Kepada seorang lelaki yang berdosa. Kemudian maka ia taubat. Kemudian maka berbuat ia akan dosa. Tengok, buat dosa taubat, buat pula taubat. Buat pula taubat. Kemudian maka buat ia akan dosa. Kemudian maka ia taubat pula. Tengok, maknanya nak khabar sini, kita ni buat dosa, walaupun dosa yang sama pun, hari ni buat dosa yang sama, hari ni juga kita taubat, esok pun sama juga dosa, taubat pula. Lusa pun sama juga dosa, taubat pula. Walaupun benda tu sama, rutin harian kita, yang penting kita taubat, Allah terima taubat kita. Tu kana al-awwabin ghafura. Allah terima. Nak kata benda lagi. Sebab tu dah jangan putus asa dengan rahmat Allah. Malunya aku nak taubat dengan Tuhan. Apa? Acak kali dah maksiat ni aku buat, Allah. Jangan. Tuhan apa? Ada. Tuhan suka, tahu tak? Tuhan suka. Malu apa Tuhan suka? Hak malu-malu ni Tuhan tak suka. Macam kita sebut tadi lah. Malu-malu minta ni sebab golek-goleknya orang tak suka, kita minta. Betul tak? Bila goleknya manusia tak suka, manusia minta dengan dia, mana sabarlah kita nak malu, nak minta. Ada pun Tuhan ni bukannya ni malu. Kau suka. Bila kau suka, apa nak malunya? Situ. Allah ni sentiasa terima hak taubat. Lagu mana pun, jahat macam mana pun, terima. Malaikat dosa syirik lah. Sebab apa dosa syirik tak terima? Sebab ia kafir. Ia kafir mana boleh. Ia kena betul balik akidah dia hak tu. Dia orang syirik tak ada harapan nak masuk syurga. Ada. Betul balik akidah dia, masuk Islam lah. Lepas tu taubat lah. Tu maksud dia. Bukannya orang syirik ni tak ada harapan dah masuk syurga. Sebab apa? Dah Tuhan tak terima taubat dia. Apa maksud Tuhan tak terima taubat dia? Sebab syirik ni kafir. Orang kafir Tuhan terima taubat dia. Dak. Masuk Islam dululah. Betul akidah dululah. Contohnya dia ni orang Islam, zahirnya Islam. Nampak? Tapi iktikad dia iktikad salah. Yang mana iktikad dia ni boleh menyebabkan kufur, kafir. Kali taubat, Tuhan terima tak taubat dia? Tak terima. Sebab melakukan syirik dah tu. Habis tu macam mana nak terima? Betul balik akidah tu. Masuk Islam semula. Betul balik. Kalau masuk Islam, akidah masih lagi tak betul, tak jadi juga. Ya betul balik akidah. Nak masuk Islam balik. Lepas tu taubatlah dengan dosa-dosa yang dia buat sebelum ni. Tu cara dia. Ada. Kemudian dia dosa, kemudian taubat. Sentiasa taubat. Syahdanun wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammi bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.